Terdengar suara jeritan perempuan yang cukup keras dan nyaring. Jeritan tu datang dari sebelah kiri Perdu Buluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 171 dan 172, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. 2-3 kali dia ternampak macam harimau melompat-lompat, duduk mencangkung di tepi longgokan batu sambil main ekornya. Bila direnung tepat, bayang-bayang harimau tu memang tak wujud kecuali longgokan batu. Mereka pun hadiahkan Al-Fatihah untuk roh si mati. Mia masih berdiri, sepasang matanya merenung ke arah rumpun buluh kuning, macam ada sesuatu yang diintainya dekat situ. Kubur raja kaya dan dubualang api macam ni juga. Agaknya keturunan manusia harimau mesti ditindih dengan batu sungai atau gunung, bisik Andi ke telinga TJ. Kemudian Mia pergi ke bahagian kepala kubur, berdiri dekat situ sambil peluk tubuh. Beberapa minit kemudian, dia terus melutut sambil tundukkan kepala. Sepasang bibir Mia bergerak pantas, macam tengah berdialog dengan longgokan batu tu. Kalau tadi hanya daun buluh tua je yang gugur, sekarang daun buluh yang muda dan segar pula gugur. Pokok buluh tu macam digoncang sesuatu. Mia melutut sambil jari telunjuk kanannya menjolok-jolok tanah melalui celah-celah batu gunung dan sungai yang berlonggok tu. Kemudian kedua belah tangannya digenggam penumbuk dan longgokan batu dekat depan dia ditumbuknya bertubi-tubi. Mia dah kesurupan, tak sedarkan diri. Rambutnya yang panjang mula menggerbang menutupi seluruh wajah dan sebahagian dadanya. Terdengar desaran angin yang cukup kuat. Daun-daun buluh terus berterbangan. Suara burung gagak, burung hantu dan suara kucing hutan mula kedengaran bersahut-sahutan. Mia masih macam tadi lagi, terus tumbuk batu kuburan. Tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan yang cukup keras dan nyaring. Jeritan tu datang dari sebelah kiri Perdu Buluh. Lama kelamaan, tiupan angin beransur lemah dan akhirnya berhenti. Suara burung gagak, burung hantu dan suara kucing hutan pun terus hilang. Rambut Mia yang mengerbang dan menutupi wajahnya kelihatan bergerak kembali kepada kedudukan asal. Rambutnya bergerak lembut. Tak sampai 5 minit, rambut Mia nampak rapi dan cantik, macam baru lepas disikat. Tumbukan Mia beransur lemah, macam dah kehabisan tenaga. Suasana yang tadi terasa seram bertukar jadi tenang semula. Tak semena-mena Mia rebah depan kubur. "Bantu dia, Adi, jangan Tama." Tak lama kemudian Mia sedar semula. Adi harimau. "Tama, ada mata tengok, ada telinga dengar. Jangan banyak tanya dan banyak soal." TJ tergamam bila nampak seekor harimau besar muncul dari arah belakang Mia. Harimau tu menggoyang-goyangkan ekornya, menjilat-jilat badan dan tapak kaki kanannya. Nampak begitu jinak. Bila Mia pusingkan badan nak pandang ke arah TJ dan Andi, sekelip mata harimau besar tu hilang dari pandangan. Mia terus melangkah mendekati mereka berdua. "Hari dah beransur gelap. Apa pendapat kamu berdua?" tanya Mia. Tapi TJ dengan Andi tak berani nak bagi pendapat. "Kalau dah tak tahu nak bagi pendapat, eloklah kita balik rumah. Waktu maghrib dah dekat," kata Mia. Mereka bertiga pun melangkah pulang. Sebaik saja sampai dekat depan pintu rumah besar tu, sayup-sayup kedengaran azan maghrib yang datang dari perkampungan berdekatan. "Masuk Tama," pelawa Mia. Tapi TJ dengan Andi tak nak masuk. Nak tunggu azan habis katanya. Lepas dah habis azan, TJ ajak Andi solat dan bermalam dekat rumah papan. Tak jadi nak bermalam dekat rumah batu tu. "Malam ni kami tak dapat tunaikan janji. Malam esok insya-Allah." "Saya tak kisah," kata Mia. Mia pun terus melangkah menuju
menuju ke arah pintu yang terbuka. TJ tersentak. Lampu di ruang tamu menyala sendiri. Sebaik saja Mia melepasi ambang pintu, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. TJ dengan Andi saling berpandangan. Memang betul lah kehidupan Mia ni dilingkari dengan misteri yang boleh memeningkan kepala. Kemudian mereka berdua terus pulang ke rumah Papan. Lepas solat maghrib, sementara tunggu solat isyak, Tok Haji tanya mereka berdua, kenapa balik semula ke rumah Papan ni? Kenapa tak tidur dekat rumah batu tu? Takut ke? Sebenarnya mereka tak takut, cuma rasa cemas je. Esok malam mereka akan tidur dekat rumah batu tu. Tapi Tok Haji dengan Datuk TJ dah berbincang, mereka nak ke Sungai Penuh lepas subuh esok pagi. Begini, Tok Haji dan Datuk Tamah boleh teruskan perjalanan. Biar kami tinggal di sini. Kami nak jalankan apa yang dah kami rancang. Berani? Berani. Tiba-tiba pintu rumah diketuk bertalu-talu dari luar. Tok Haji pandang TJ dan Andi. Tak ada siapa yang rela bangun untuk buka pintu. Ketukan bertambah kuat dan bertalu-talu. Datuk TJ buat tak kisah dengan apa yang berlaku. Dia terus baca Quran. Mata Tok Haji tertumpu ke arah daun pintu yang kelihatan bergerak-gerak, macam ditolak sesuatu yang luar biasa dari luar. Tamah, pergi buka pintu tu, kata Tok Haji. Tiba-tiba TJ menggigil. Terbayang harimau depan mata dia. Antara rasa takut dan berani, TJ bangun dan melangkah ke pintu. Bila selak dan kunci diangkat, daun pintu pun terbuka. Mia tercegat dekat depan mata sambil menatang talam yang bertudung saji. Untuk makan malam, katanya sambil melangkah ke ruang tengah dan diletakkannya dekat situ. Kenapa Mia goncang dan tampar pintu macam tu? Buat ayah takut je. Ayah ingat orang jahat tadi, kata Tok Haji. Saya tak goncang dan tampar pintu tu, saya ketuk je. Saya panggil ayah berkali-kali tak menjawab. Saya nak pergi ambil satu lagi hidangan, jawab Mia. Tak payah Mia, ni dah cukup. Buat apa susah-susah? Macam tadi juga, sebaik saja Mia melepasi bendul pintu, pintu tertutup sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara ngauman harimau. Pelik, setiap kali keluar dari rumah mesti ada suara harimau, kata TJ. Dia gadis yang baik, kata Tok Haji. Dia gadis apa Tok Haji? Soalan Andi. Lain kali aku cerita. Kita sembahyang isyak dulu baru makan, kata Tok Haji. Lepas solat isyak dan makan, TJ dengan Andi pergi ke ruang tamu, bersembang kejap. Lepas tu Andi ajak TJ masuk bilik. Dah mengantuk katanya. Mereka pun bergerak dari hujung ruang tamu menuju ke bilik untuk rebahkan badan. Sampai dalam bilik, mereka terus hempaskan tubuh atas katil, terlentang merenung le langit. Walaupun rasa mengantuk, tapi mereka tak dapat tidur. Pusing kiri, pusing kanan, semua tak kena. Resah semacam je. Tamah, pintu bilik terbuka tu. TJ terus renung ke arah pintu bilik. Macam mana boleh terbuka? Sebab dia yang tutup pintu tadi. Siap selak lagi. Andi pun nampak TJ dah tutup pintu tu tadi. Pelik. TJ mula rasa seram sejuk. Bulu roma terus meremang. Terdengar bunyi salakan anjing mendayu-dayu. Panjang je bunyinya. Tamah, kata Andi. Ada benda ganjil, balas TJ. Mata mereka terbeliak dan mulut terlopong. Tak dapat nak teruskan kata-kata. Macam ada sesuatu yang halang suara mereka keluar. Tekak terasa perit dan pedih. Kelopak mata serta merta berair membuatkan pandangan jadi kabur. Tapi mereka nampak pintu bilik tu mula dipenuhi asap nipis. Dekat tengah-tengah kumpulan asap nipis tu muncul sesusuk tubuh. Dari pandangan yang sama-sama, TJ nampak orang yang tinggi, pakai serban kuning dan warna jubahnya tak nampak jelas, berdiri dekat muka pintu. Ada bayang-bayang harimau Sumatera setinggi pinggang berdiri dekat sisi kanannya. Mata harimau dan lembaga manusia tu renung tajam ke arah TJ dan Andi. TJ jadi cemas bila nampak lembaga tu angkat jubahnya separas dada dan dia macam nak terkam ke arah mereka berdua. Beberapa minit kemudian, harimau dan manusia tu hilang dengan kepulan asap nipis. Perlahan-lahan daun pintu tertutup semula. TJ dan Andi macam baru tersedar. Lepas tu TJ terus tekuk muka dia dekat bantal, tak nak tengok pintu tu lagi. Akhirnya TJ terlelap. Pagi tu Andi kejut TJ suruh solat subuh, tapi TJ rasa macam baru dia tidur. TJ turun dari katil dan melangkah perlahan ke arah pintu bilik. Dari celah pintu, TJ mengintai ke ruang tengah. TJ nampak datuk dia tengah solat sunat subuh. Tok Haji baru keluar dari bilik air. Andi, Tamah bangun solat subuh sama-sama, kata Tok Haji. Tok Haji, kami solat subuh kejap lagi. Tamah belum jaga lagi ni, jawab Andi. Tak lama kemudian terdengar tapak kaki menuju ke arah Datuk TJ. Tok Haji dan Datuk TJ teruskan solat subuh. Sebelum TJ dengan Andi solat subuh,
Andi bagi tahu TJ tentang apa yang dimimpi malam tadi. Kata Andi, dia mimpi berjalan dengan Mia dekat pantai sambil pimpin tangan. Entah macam mana muncul seorang lelaki tua. Dia rampas Mia dari Andi. Mia rela dirinya ditangkap oleh lelaki tua tu. Sebelum usung Mia, lelaki tua tu tampar Andi. Dalam masa yang sama, lelaki tua tu bertukar jadi harimau untuk ditunggang oleh Mia. Pelik sungguh, harimau dan Mia bergerak dalam ombak. Andi tersedar dari tidur bila ombak besar datang ke arah dia. Lepas tu, dia dah tak boleh tidur sampai ke subuh. Masa tak dapat tidur tu, Andi nampak bayang-bayang orang berjalan dari bucu ke bucu bilik. Sambil berjalan, orang tu bilang tasbih. Sesekali dia renung ke arah mereka berdua. Lepas solat subuh, TJ dengan Andi ke ruang tengah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. TJ pergi buka pintu. Untuk makan dan minum pagi, air kopi dan sedikit kuih, Mia hulurkan talam. Masuklah dulu Mia, pelawa Tok Haji. Masa tengah sarapan tu, Tok Haji bagi tahu Mia yang dia dengan Datuk TJ akan ke Sungai Penuh. TJ dengan Andi akan tinggal dekat sini 2-3 malam lagi. Kalau begitu, saya ucapkan selamat jalan. Biar saya balik dulu, kata Mia sambil menatang talam untuk bawa cawan, piring dan teko yang belum dibersihkan ke rumah batu. Sebelum Mia pergi ke rumah batu tu, Tok Haji ada hajat. Dia suruh Mia tunaikan permintaan TJ dengan Andi. Usah bimbang, selagi terdaya saya tetap bantu mereka, balas Mia dan melangkah menuju ke muka pintu. Seperti yang dijanjikan, sebelum matahari muncul di kaki langit, Tok Haji dan Datuk TJ turun dari rumah. Kami nak hantar boleh? Tanya TJ. Boleh, tapi sampai ke pintu pagar rumah batu. Tak boleh lebih dari itu, jawab Tok Haji. Lepas hantar Tok Haji dan Datuk TJ dekat pagar rumah batu, TJ dan Andi pun patah balik ke rumah papan. Lebih kurang 16 langkah mereka toleh ke belakang. Datuk TJ dan Tok Haji dah tak kelihatan, gaib entah ke mana. Kata Andi, mungkin Tok Haji dengan Datuk TJ ni bergerak atau berjalan mengikut arah angin. Sebab tu mereka kena bergerak awal, sebelum matahari terbit, sebelum angin bertiup. Sebenarnya ada petuanya. Andi pernah amalkan. Pertama, mesti berjalan separuh berlari dan tentukan angin datang dari arah belakang yang boleh percepatkan langkah. Tak boleh bercakap. Di samping tu, kena baca beberapa ayat tertentu dari Quran. Andi pernah buat macam tu. Sampai ada orang cakap dia amalkan ilmu gaib. Sebenarnya tidak. Mereka terus berjalan. Kali ni langkah mereka panjang sebab nak cepat sampai ke rumah papan tu. Walaupun begitu, dia terasa macam ada sepasang mata mengintai gerak langkah mereka dari rimbunan pokok kecil. Di kaki langit mula kelihatan kemerah-merahan. Masa membelok ke kanan nak masuk ke kawasan rumah papan, Andi tepuk bahu TJ. Ada apa Andi? Aku macam ternampak kelibat manusia berjalan di sebalik pokok-pokok kecil. Tak apa, kita jalan terus, kata Andi. Andi perlahankan langkah. TJ terus melangkah ke depan dan Andi tertinggal di belakang dalam jarak agak jauh juga. Alright, sampai sini dulu sambungan Siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.